Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini saya mendapat soalan yang bagus tentang badal haji. Alang-alang kita sekarang ini mendekati musim haji dan banyak iklan-iklan perkhidmatan badal haji. Lalu saya mendapat soalan, apakah badal haji ini sesuatu yang sunnah atau bid'ah, ya? Baik, kebetulan topik ini adalah merupakan salah satu bab dalam buku saya, 90 pelajaran tentang bid'ah. Jadi video ini menjadi dua dalam satu. Pertama bagi menjawab soalan ini, yang ini Q&A, dan kedua merupakan sambungan siri penjelasan saya ke atas buku saya itu, 90 pelajaran tentang bid'ah. Baik, kembali kepada soalan tersebut. Apakah dalil bagi badal haji? Ya, ia memiliki dalil sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud dan lain-lain daripada Abdullah ibnu Abbas. Beliau berkata bahawasanya Nabi SAW mendengar seorang lelaki berkata, labbaika an syubrumah. Aku menyahut suruhan engkau ya Allah untuk syubrumah. Lalu Rasulullah bertanya, siapakah syubrumah? Lelaki itu menjawab, saudaraku ataupun kerabatku. Rasulullah bertanya lagi, apakah engkau sudah berhaji? Lelaki itu menjawab, belum. Maka Rasulullah menjawab balik, berhajilah untuk diri kamu, kemudian barulah berhaji untuk syubrumah. Demikian hadis riwayat Imam Abu Daud dan dinilai sahih oleh Syekh Syu'aib Arnaud dan juga oleh Syekh Al-Albani. Berdasarkan hadis ini, ada beberapa pengajaran. Yang pertama, hendaklah orang yang hendak mengerjakan badal haji bagi pihak orang lain, dia sendiri telah melakukan ibadah haji untuk dirinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada haji untuk dua orang dalam satu haji. Sebab jika boleh, maka Rasulullah akan berkata, okey, macam tu kau buat haji dengan dua niat lah. Satu untuk diri kau, satu untuk syubrumah. Tetapi Rasulullah suruh dia buat dulu, tahun depan barulah untuk syubrumah. Alright. Baik, sekarang ini kepada soalan perkhidmatan badal haji yang banyak diiklankan sekarang ini, ya. Sebelum ini dalam siri video penjelasan ke atas buku 90 pelajaran tentang bid'ah, saya ada menjelaskan tentang dua syarat penerimaan ibadah. Apakah itu? Pertama, ikhlas, dan yang kedua, ia selari dengan sunnah Nabi SAW. Berdasarkan hadis Nabi, man amila amalan, sesiapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak berada di atas perintah kami, maka ia tertolak. Baik, kembali kepada perkhidmatan badal haji yang ditawarkan sekarang ini, ya. Pertama, tentang aspek keikhlasan. Susah juga tu sebab ini dah jadi bisnes. Bila dah jadi bisnes tu, walaupun ikhlas tu dalam hati, tapi faham lah kan? Itu yang pertama. Yang kedua, bila ibadah haji itu ataupun ibadah badal haji, khidmat badal haji itu dapat ditawarkan dengan harga yang rendah. Ada yang mengiklankan RM2,000, ada yang mengiklankan RM1,700, RM1,800. Macam mana dia buat haji murah sangat ni? Betul tak? Melainkan seorang yang buat badal haji tu, dia buat bagi pihak 10 orang. Baru boleh cover kos. Katakanlah RM2,000 seorang, dia buat untuk 10 orang, maka menjadi RM20,000. Ini kalau dia buat untuk 10 orang sajalah. Okey. So sekarang ini, perkara ini pernah saya highlight di Facebook saya. Lalu ada orang-orang yang cuba membela, berkata takut syarikat tu dia menggunakan perkhidmatan pak-pak Arab yang orang warga Saudi, orang warga Mekah. Betul ke tu? Kalau ia pun takkan dia orang minta RM2,000 je. Kalau betul dia orang minta RM2,000, sekali lagi aspek keikhlasan tu, mereka buat kerana duit ke kerana apa tu? Okey, itu yang pertama. Yang kedua, meskipun untuk orang Arab tu yang buat kan, dia buatkan untuk seorang ke, dua orang ke, tiga orang. Okey. Kemudian ada juga yang berkata, oh tak, mungkin yang buatkan tu ialah para pelajar kita yang berada di Mekah, di Madinah, di Riyadh. Saya tanya juga pada beberapa orang rakan saya yang belajar di sana. Mereka kata tak, mereka tak buat benda tu. Sebab susah. Kalau dapat buat pun, dia orang buat haji untuk diri dia orang sendiri saja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita nak
ambil khidmat badal haji ni untuk arwah ayah ke arwah ibu ke, cuba semak. Ni you buat haji ni untuk berapa orang? Sebab satu orang tu dia akan buat paling-paling kurang 10 lah, tapi biasa 20, 30. Jadi bila dia nak start buat haji, dia baca lafaznya, inilah haji untuk aku, untuk si fulan bin si fulan, si fulanah bin si fulanah, si fulan bin si fulan. Banyak sangat nama ni. Untuk semualah yang nama yang ada dalam phone aku ni. Untuk semualah nama yang ada dalam buku nota aku ni. Okey. Jadi amalan seperti ini, ingat tadi hadis apa ya? Sesiapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak berada di atas perintah kami, maka ia tertolak. Syubrumah atau lelaki yang nak buat badal haji untuk syubrumah tadi tu pun, Nabi tak bagi dia buat dua dalam satu haji. Dia dulu, kemudian baru syubrumah. Bagaimana pula sekarang ni nak buat untuk 10 orang, untuk 20 orang, untuk 30 orang? Okey. Rugi sebab tidak diterima, berarti ia tertolak. Kerana sekali lagi, dua syarat apa dia? Ikhlas. Bila dah jadi bisnes ni, susahlah sikit. Kemudian dia buat untuk seorang, tu je lah. Tak boleh buat ramai-ramai. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan, bila badal haji, yang penting yang buatkan itu ialah anak ataupun waris terdekat yang akan buat dengan ikhlas, dan dia buat untuk ayah dia seorang saja. Dia buat untuk ibu dia seorang saja. Sebab bila dah mula upah kepada orang lain, keikhlasan menjadi persoalan, dan dia buat untuk berapa orang menjadi persoalan. Dan di sini kita kena tegurlah satu kebiasaan sebahagian masyarakat kita. Nak buat baik kepada ibu bapa, tapi asyik upah orang lain je. Nak doa pun upah orang lain. Okey, katakan baca Al-Quran dia berpegang pada pandangan sampainya bacaan Al-Quran tersebut. Itu pun suruh orang lain. Apa lagi? Kadang-kadang tak suruh orang, suruh pokok. Dia ambil pokok pergi tanam atas tu kan. Yang ni ada saya bincang dalam video yang lain. Dalam bab haji ni pun cari yang paling murah. RM2,000. Mahalnya. RM1,800 boleh tak? RM1,700 boleh tak? Yang free gift tu tak payahlah. RM1,600 lah. Kan? Padahal kalau nak ikhlas, anda lah sendiri sebagai anak pergi buat. Dan confirm bila anda buat untuk ayah anda seorang sahaja. Okey, dengan syarat anda sendiri yang pergi buat haji terlebih dahulu. Jadi badal haji ni antara sunnah dan bid'ah. Sunnah ialah orang itu sendiri telah buat haji, dan kemudiannya dia buat badal haji untuk seorang saja, bukan untuk banyak-banyak orang. Kemudiannya bila dikenakan kos yang boleh dikenakan, maknanya chargeable cost ialah kos pengangkutan, kos hotel, kos makan minum. Kos haji tu sendiri jangan charge, tak boleh charge. Maknanya, aku duduk Arafah tu panas tau. So Arafah tu 1,000, kemudian mabit di Muzdalifah 1,000, Mina toilet susah tau. So 3 hari kat Mina tu 2,000 lah. 226 lah. Okey. Lepas tu nak buat haji, lepas tu rambut aku cantik, aku nak kena tahalluq apa semua tu. Yang itu dia tak boleh minta. Okey, dan ini sudah tentu seorang anak yang tak akan minta. Kalau kita bagi perkhidmatan, kita ambil perkhidmatan badal haji, susah nak cakap ya. Jadi, okey, sebelum itu ya, saya tidaklah pukul rata semua syarikat-syarikat yang menawarkan khidmat badal haji ini. Maka jika sesiapa di kalangan anda yang hendak mengambil perkhidmatan mereka, cuba semak perkara ini ya, tentang keikhlasan tu susahlah sebab dalam hati kan. Tapi tentang yang nak buat badal haji tu, dia buat untuk berapa orang? Okey, kalau dia kata ulama ni kata boleh, ulama tu kata boleh, tak. Kita dah tak pakai dah semua tu. Bukan tak pakai ulama. Ni ulama mana yang cakap ni? Apa dalilnya? Okey. Sebab kadang-kadang orang kita ni mudah sangat dengar ulama kata boleh. Boleh lah tu. Okey, apa dalil dia kata boleh? Apa hujah dia kata boleh? Bagaimana pula dianalisa dengan hujah yang berkata tidak boleh? Okey, jadi yang sebaik-baiknya ialah waris yang akan buat kerana ikhlas, dan dia akan buat untuk ayah dia seorang saja atau ibu dia seorang saja. Tapi kalau tak mampu, tak boleh, tak mampu tak apalah. Okey, dah memang tak mampu tak apa, daripada pergi upah yang kemudiannya amalan itu tertolak, bukankah ia satu kerugian? Okey, jadi yang sunnahnya tentang badal haji ialah, sekali lagi, orang yang nak buat badal haji, dia telah buat haji untuk diri dia sendiri, dan kemudian bila dia buat badal haji, dia buat untuk seorang sahaja, dan dia hanya ambil bayaran untuk kos-kos pengangkutan, makanan. Okey,
bukan untuk ibadah haji itu sendiri. Okey, itu beza. Bid'ahnya pula ialah apabila seseorang itu dia buat badal haji, dia buat untuk 10 orang, 20 orang. Ini sangka baik ni, entah-entah 50 orang. 50 kali 2,000. 100,000 tu. Okay, tolak kos, duduk hotel yang best apa semua tu 50,000. Okey, dia kau untung 50,000. Bukan semua ya, bukan semua ya. Okey, jadi ini sesuatu yang perlu disemak ya. Jadi moga-moga dapat menjawab persoalan tentang badal haji. Sebahagiannya sunnah, sebahagiannya bid'ah. Kalau nak buat, buatlah yang sunnah. Yang ini waris atau anak yang sendiri buat. Jangan pasing-pasing pada orang lain. Kalau tak mampu, tak apa. Okay? Kalau nak guna perkhidmatan, syarikat yang menyediakan perkhidmatan badal haji, bincang baik-baik, tanya dulu macam mana. Kalau mereka kata okey, kalau seorang yang buat untuk satu orang saja badal haji tu, 20,000 lah macam tu. So kalau mampu bayar 20,000. Kalau tak mampu tak apa, tak apa. Tak payah buat. Okey, tak payah buat. Okey. Baik, moga-moga dapat menjawab persoalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.